Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 11 ingin membentangkan tentang projek belanjawan kami. Koperasi Pembangunan Insan Wilayah Utara Berhad Ko-Insan telah ditubuhkan pada tahun 1992 dengan aktiviti utamanya dalam bidang pendidikan. Selain menubuhkan sekolah rendah ummi, Ko-Insan juga turut mengendalikan Taska dan Tadika Ummi, Pasar Mini, perusahaan roti seri, menjalankan aktiviti kredit dan mencuburi dalam bidang hartanah. Projek belanjawan ini memfokuskan tentang perusahaan roti seri Ko-Insan. Visi dan misi koperasi. Visinya ialah menjadi koperasi yang menyediakan kurikulum pendidikan Islam yang terunggul di wilayah utara pada tahun 2026. Misi yang pertama mencapai sebuah koperasi pembangunan insan menerusi sistem pendidikan Islam bagi melahirkan generasi Rabbani yang mampu menjadi pemimpin pada masa hadapan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota dan ummah melalui wadah pendidikan dan aktiviti ekonomi berimpak berteraskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, mencapai tahap profesionalisme yang tinggi menerusi amalan takbir urus yang baik. Proses pengeluaran roti yang bermula daripada pengadunan bahan mentah, kemudian pembakaran dan akhirnya pembungkusan. Proses pengeluaran kek buah yang bermula daripada pengadunan bahan mentah, pembakaran, kemudian hiasan, akhirnya pembungkusan. Objektif umum projek belanjawan ini untuk Ko-Insan yang pertama merupakan satu pendekatan sistematik dari segi perancangan, pelaksanaan dan pengawalan. Dan yang kedua, sebagai alat pengagihan sumber. Matlamat khusus. Matlamat khusus ini memudahkan organisasi mencapai objektif yang ditetapkan. Antara matlamat khusus yang boleh dilakukan oleh insan adalah mengurangkan perbejaan perniagaan. Contohnya, mengikut pentadbiran perniagaan kecil SBA, perniagaan kecil yang menjana 5 juta tiap tahun harus menggunakan 7% untuk periklanan. Untuk kaedah lain bagi menjimatkan kos adalah dengan melakukan pemasaran media sosial. Ko-Insan juga boleh memasang matlamat untuk meningkatkan kualiti pertumbuhan dan sayap perniagaan setiap tahun. Menggunakan kaedah yang mampu meningkatkan pembangunan strategi dan program pemasaran kreatif serta produktiviti dalam pengeluaran dan pekerja. Ko-Insan juga perlu memastikan jenama, produk dan perkhidmatan yang tersedia dipelbari mengikut trend. Bagi strategi pelaksanaan, Ko-Insan perlu mengenal pasti dari segi perancangan, kekuatan dan kelemahan perniagaan. Antara yang dapat dilakukan oleh Ko-Insan adalah tingkatkan jualan daripada produk baru dengan kemas kini produk mengikut trend. Tingkatkan perkhidmatan pelanggan dari segi membina kepercayaan dan masuk pelanggan. Seterusnya, bijak dalam melakukan pembezaan produk dan strategi peletakan harga yang mampu menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir adalah teknologi yang mampu menarik minat pihak luar untuk bekerjasama dan melabur dalam R&D. Dalam perancangan keuntungan strategi analisis SWOT dari segi kekuatan, dikatakan industri makanan merupakan industri yang memiliki rangkaian pengedaran yang kuat iaitu boleh didapati di mana-mana. Seterusnya, pengukusan ialah produk adalah mampu milik. Kepelbagaian dalam latar belakang pekerja mampu menyumbang kepada idea inovasi, kreativiti dan semangat berpasukan. Pengaruh media sosial kini mampu mengembangkan sayap perniagaan kerana skala pasarannya yang lebih luas. Dari segi kelemahan, kurangnya penyelidikan dan pembangunan oleh kerana industri makanan ini memerlukan belanjawan yang teliti dan khusus. Selain itu, kurangnya untung memandangkan harga standard produk roti dan kuih tradisional dijual pada harga rendah. Akhir sekali ialah turnover yang tinggi di mana pekerja industri makanan sebegini selalunya kurang memiliki pekerja tetap tetapi lebih kepada pekerja sambilan yang mana tidak tetap. Dari segi peluang, industri makanan ini memiliki rantaian kedai dan penghantaran dalam talian yang baik. Bukan itu saja, penghasilan produk juga adalah ke arah teknologi yang mengurangkan kos. Selain itu, volume pengeluaran yang besar meningkatkan pendapatan atas permintaannya yang tinggi setiap hari. Akhir sekali adalah bilang penduduk yang ramai mampu meningkatkan jualan dan permintaan di pasaran. Dari segi persaingan, terdapat ramai persaingan yang mungkin menyukarkan Ko-Insan untuk menerusi pasaran. Seterusnya, Ko-Insan perlu menghadapi kos perbelanjaan dalam melatih pekerja baru. Selain itu, lebih sedikit pembekal sebagai contoh roti gardenia yang mendominasi atau memonopoli pasaran roti di mana susah untuk meyakinkan peniaga yang sudah memiliki pembekal sedia ada. Begitu saja, cita rasa pelanggan yang berubah menyukarkan Ko-Insan dalam menginovasi produk baru. Akhir sekali adalah kesan pandemik COVID-19 yang menjejaskan banyak perniagaan kecil untuk terus berada kekal di dalam perniagaan. Seterusnya ialah belanjawan induk berserta dengan polisi dan andaian syarikat. Pertama, belanjawan jualan dianggarkan mengikut sukuan bagi setiap tahun agar dapat mencapai sasaran mengikut sukuan yang telah ditetapkan. Anggaran jualan bagi kedua-dua produk iaitu roti seri dan kek buah meningkat secara sama banyak bagi setiap sukuan kecuali pada sukuan kedua, produk kek buah meningkat sebanyak 40% memandangkan permintaan lebih sewaktu musim perayaan. Ko-Insan telah menetapkan harga bagi produk roti seri iaitu sebanyak RM4.50 seunit, manakala kek buah pula berharga RM20 sebiji.
Oleh itu, belanjawan jualan menunjukkan anggaran jualan pada tahun 2020 bagi rotisserie adalah sebanyak RM2,412,000, manakala bagi kek buah adalah sebanyak RM13,400,000. Seterusnya adalah belanjawan pengeluaran. Koinsan telah menetapkan anggaran inventari akhir barang siap adalah sebanyak 2% daripada jualan berikutnya. Koinsan juga menetapkan polisi dengan kadar yang rendah kerana kedua-dua produk ini merupakan produk makanan yang mudah berkulat. Maka, berpandukan kepada belanjawan pengeluaran di sebelah, anggaran pengeluaran rotisserie yang perlu dikeluarkan pada tahun 2022 sebanyak 539,900 unit, manakala bagi kek buah dianggarkan sebanyak 674,300 unit yang perlu dikeluarkan oleh Koinsan. Andaian dan polisi bagi bahan mentah. Inventari akhir bahan mentah adalah sebanyak 10% daripada pengeluaran bulan berikutnya. Namun, Koinsan telah menetapkan bahawa bahan mentah iaitu telur dan vanila krim sebanyak 5% kerana bahan mentah ini mudah rosak. Ini disebabkan penyimpanan telur memerlukan ruang yang selamat agar tidak mudah pecah, dan bagi penyimpanan krim vanila memerlukan ruang yang sejuk agar tidak cair yang melibatkan pertambahan bagi kos penyimpanan inventari. Buruh langsung. Pembuatan rotisserie ini mengambil masa selama 1 jam 30 minit yang berkadar upah 50 sen sejam. Manakala bagi kek buah mengambil masa selama 3 jam yang berkadar upah RM2 sejam. Overhead kilang dibahagikan kepada dua, iaitu overhead berubah dan overhead tetap. Overhead berubah secara keseluruhan berkos RM2. Bagi overhead tetap, antara elemennya adalah penyedia kilang iaitu RM1,200 seorang, penyelenggaraan kilang iaitu RM1,000, penghantaran iaitu RM50 sekali. Belanjawan jualan dan pentadbiran juga terbahagi kepada dua, iaitu kos tetap dan kos berubah. Bagi elemen kos tetap iaitu gaji sebanyak RM10,000 dan penyelenggaraan sebanyak RM2,000. Bagi kos berubah pula adalah secara keseluruhan sebanyak RM3. Berikut merupakan belanjawan inventari akhir barang siap. Selepas pengiraan belanjawan, didapati anggaran kos seunit bagi rotisserie ialah RM3.83 seunit, manakala kos seunit bagi pengeluaran kek buah sebanyak RM18.92. Ini menunjukkan wujudnya keuntungan bagi kedua-dua produk memandangkan harga jualan lebih tinggi berbanding harga kos setiap unit pengeluaran. Akhir sekali ialah belanjawan tunai. Koinsan menetapkan penerimaan tunai daripada pelanggan sebanyak 100% daripada sukuan hasil jualan tersebut. Bagi pembelian bahan mentah, pembayaran dibuat sebanyak 50% daripada sukuan tersebut dan selebihnya dibayar secara kredit pada sukuan hadapan. Koinsan berhasrat untuk membeli sebuah mesin pada sukuan keempat yang berharga RM30,000. Maka baki tunai dalam sukuan keempat diperoleh sebanyak RM6,471,155. Maka ini merupakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020 bagi Koinsan. Sehubungan dengan itu, tujuan penyediaan penyata kewangan ini adalah untuk menganalisis, mengawal dan merancang perniagaan serta untuk mengenal pasti prestasi perniagaan Koinsan. Seterusnya, implikasi belanjawan induk terhadap perancangan kewangan syarikat. Berdasarkan penyata kedudukan kewangan syarikat, belanjawan jualan bagi rotisserie dan kek buah menunjukkan peningkatan dari segi unit jualan dari sukuan pertama hingga sukuan keempat, iaitu dari 59,000 unit meningkat sehingga 209,000 unit pada sukuan keempat bagi rotisserie. Begitu juga dengan unit jualan kek buah, iaitu dari 100,000 unit sehingga 240,000 unit bagi sukuan keempat. Berdasarkan maklumat di atas, hasil jualan bagi tahun 2022 yang berjaya dikutip adalah sebanyak RM15,812. Bagi belanjawan pengeluaran pula, syarikat tidak mempunyai inventari awal barang siap kerana produk keluaran syarikat merupakan produk bakery yang mempunyai tarikh luput yang singkat dan mudah berkulat serta tiada ruang yang mencukupi untuk menyimpan lebihan inventari tersebut. Bagi inventari akhir barang siap sebanyak RM14,720 bagi rotisserie dan RM17,200 bagi kek buah, di mana ia akan digunakan pada tahun hadapan untuk menampung permintaan pengguna terhadap kedua-dua produk tersebut. Berdasarkan belanjawan tunai pula, dijangkakan baki akhir tunai pada tahun berakhir 31 Disember 2022 adalah berjumlah RM6,471,155. Ini kerana jualan dijangkakan meningkat pada bulan-bulan yang terdapat perayaan atau pada bulan Disember kerana pada bulan itu merupakan cuti persekolahan hujung tahun.
Oleh itu, dijangkakan pelbagai majlis akan diadakan dan kek akan dibeli sebagai salah satu hidangan. Apabila jualan meningkat, secara langsung kutipan tunai daripada pelanggan juga akan meningkat dan kos yang dibelanjakan bagi pengeluaran kedua-dua produk tersebut akan meningkat. Walau bagaimanapun, syarikat tidak menjangkakan sekiranya kutipan tunai dari pelanggan tersebut tidak dapat dicapai dan ini juga menyebabkan baki akhir tunai adalah seperti tersebut. Kesimpulannya, baki akhir tunai yang dijangkakan menunjukkan syarikat mempunyai prestasi kewangan yang baik jika dilihat daripada penyata kedudukan kewangan syarikat. Seterusnya untuk analisis. Yang pertama ialah analisis jualan dan pengeluaran. Okey, seperti tertera di slide, rajah dan jadual menunjukkan bahawa terdapat hubungan di antara jumlah jualan yang dikutip dan juga jumlah pengeluaran bagi menghasilkan roti seri dan kek buah bagi tahun berakhir 2022 mengikut sukuan. Kesimpulan bagi dua produk ini bagi keempat-empat sukuan, perubahan pengeluaran dan jualan tidak begitu ketara kerana perniagaan ini masih baru dan belum cukup dikenali di kalangan pelanggan. Walaupun begitu, jumlah unit jualan dan pengeluaran pada sukuan-sukuan berikut meningkat jika dibandingkan dengan sukuan pertama. Yang kedua ialah analisis jumlah hasil dan jumlah kos. Berdasarkan rajah dan jadual, ia menunjukkan jumlah hasil dan jumlah kos bagi produk roti seri dan kek buah bagi tahun berakhir 2022 mengikut sukuan. Perbezaan di antara jumlah hasil dan juga jumlah kos yang dilibatkan adalah merupakan untung kasar yang dijangka akan diterima bagi produk roti seri dan kek buah. Secara keseluruhannya, untung kasar bagi produk roti seri semakin meningkat dari sukuan pertama hingga sukuan keempat. Seterusnya ialah analisis pengeluaran dan kos buruh langsung. Rajah dan jadual menunjukkan jumlah unit pengeluaran dan kos buruh langsung yang terlibat dalam pengeluaran roti seri dan kek buah sepanjang tahun 2022. Bagi pengeluaran roti seri, pada setiap sukuan, jumlah kos buruh langsung adalah 0.75 kali ganda berbanding dengan unit pengeluaran. Manakala bagi kek buah, pada setiap sukuan kos buruh langsung yang digunakan adalah 6 kali ganda daripada unit pengeluaran. Kesimpulan dari rajah ini ialah semakin banyak unit pengeluaran yang dikeluarkan oleh syarikat, semakin bertambah kos buruh langsung yang perlu dibayar. Bagi analisis penerimaan dan pembayaran tunai, rajah dan jadual menunjukkan analisis penerimaan dan pembayaran tunai sepanjang tahun berakhir 2022. Polisi syarikat membenarkan jualan secara tunai sebanyak 100% dan ini menyebabkan syarikat memperoleh kutipan tunai yang banyak pada setiap sukuan. Lebih-lebih lagi pada sukuan keempat iaitu jumlah kutipan tunai yang paling banyak dijangka dapat dikutip untuk sepanjang tahun 2022. Selepas membuat pengiraan, syarikat ini telah berjaya mendapat lebihan tunai dengan jumlah yang sangat baik bagi keempat-empat sukuan. Sungguh pun syarikat ini baru memulakan operasi perniagaannya pada awal tahun tersebut. Seterusnya, analisis nisbah. Yang pertama adalah nisbah kecairan. Di bawah nisbah kecairan terdapat nisbah semasa dan nisbah cepat. Nisbah semasa bagi syarikat ini ialah sebanyak 1.51 kali. Hal ini bermaksud bagi setiap RM1 hutang jangka pendek, syarikat mempunyai aset semasa sebanyak RM1.51 untuk menjelaskannya. Manakala nisbah cepat syarikat ialah 1.5 kali dan ini menunjukkan bagi setiap RM1 hutang jangka pendek, syarikat mempunyai aset semasa kecuali inventory akhir sebanyak RM1.50 untuk menjelaskannya. Okey, seterusnya bagi nisbah kecekapan. Di bawah nisbah kecekapan terdapat nisbah pusing ganti inventory. Nisbah pusing ganti syarikat ialah 319.95 kali. Nisbah ini menunjukkan syarikat telah membeli inventory baharu sebanyak 320 kali dalam setahun. Ini juga menunjukkan jualan syarikat adalah baik kerana nisbah pusing ganti yang tinggi. Bagi nisbah keberuntungan, margin untung bersih syarikat ialah 11.82%. Ini bermaksud bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi syarikat ialah sebanyak 12 sen. Bagi nisbah pusing ganti jumlah aset pula, syarikat memperoleh 2.36 kali. Ini bermakna setiap RM1 yang dilabur dalam aset akan menjana jualan sebanyak RM2.36. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.